Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati pengurusi majelis, yang berhormat Ustaz Wan Hasan bin Muhammad Ramli, yang di Pertua PAS kawasan Dungun, merangkap ahli parlimen kawasan Dungun, para pimpinan PAS di peringkat kawasan Dun-Dun, ahli-ahli yang berhormat, Pakar, Sura, Rata Abang dan juga Sungai Besi, pengarah karnival PAS kawasan Dungun, dan semua tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, adik kakak, saudara-saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Saya terlebih dahulu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama pada malam ini bagi menyempurnakan perasmian karnival PAS kawasan Dungun. Beberapa tahun yang lepas, saya dijemput hadir untuk mengisi program sambutan 70 tahun PAS Dungun. Mari masa tu ingat, ada harapan cabut teh bertuah boleh kereta, tapi demo tak boleh nombong. Dia boleh kok orang lain. Malam ni pun tak ada nombong, tak boleh jugalah, boleh tengok saja. Saya ucap terima kasih kerana diberi peluang bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, dan ini merupakan satu penghormatan kepada saya. Saya juga ucap tahniah kepada PAS kawasan. Pertama kerana telah melepasi 70 tahun. Lebih tua daripada PAS kawasan Kala Cepa. Kala Cepa ni 50 tahun lebih. Dungun ni sudah 70 tahun lebih. Satu perbezaan yang ketara. Dan kita juga ucap tahniah kepada PAS Dungun dan seluruh kawasan di Terengganu ni kerana berjaya mencipta rekod yang hebat pada pilihan raya baru-baru ni. Bui kosong kepada UMNO ni sehingga tak ada batu nesek. Orang nak pergi melawat hari raya pun tak boleh. Nak pergi baca Fatihah pun tak boleh sebab tak ada kubu. Cuma hatu dia banyak lagi duduk jalan. Walaupun kubur tak ada, tapi hatu UMNO ni masih lagi hidup dan bergerak. Dan kita harap insya-Allah dengan kemenangan besar ini, dan tempoh perjuangan yang panjang ini akan menambahkan kematangan kita dan menambahkan lagi kekuatan kita, terutama di kalangan ahli-ahli PAS. Dulu kita duk mikir lagu mana nak benih, susah duk fikir nak benih. Hari ini kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini cabaran ni sebenarnya menjadi lebih besar. Kerana berdasarkan pengalaman kita dalam politik, cabaran nak benih dengan cabaran nak mempertahankan kemenangan ni dia tidak serupa. Cabaran nak mempertahankan kemenangan lebih berat, lebih besar daripada nak benih. Sebab tu kita tengok kalau tanding musabaqah Al-Quran tu, orang yang boleh Johan ni biasa dia sekali tu ya, dia tak masuk dah tahun depan. Sebab dia tak berapa harap. Masuk tahun depan tu tak kena hari bulan kalah. Kalau kalah kat orang kata malu boleh, sakit boleh. Jarang orang yang bertanding 2-3 kali kecuali Ismail Hashim. Ismail Hashim ni manusia pelik. Boleh bertahan menit peringkat kemasaan dan antarabangsa bertahun-tahun. Tak ada orang yang boleh gugat dia. Tapi orang lain kalau kita perhati, goliknya setahun 2 ya. Lepas tu dia tak masuk dah tanding. Sebab apa? Sebab nak mempertahankan kemenangan ni lebih berat. Dan kita hari ni Tuhan uji kita. Tuhan uji kita dengan kemenangan. Tuhan beri kemenangan ni nombor satu sekali ialah kerana usaha kita. Allah SWT memerhati
hijau buat kita, usaha kita, pengorbanan kita, letih kita, akhirnya Tuhan beri benih. Tetapi bila-bila dia beri benih, dia juga nak tengok. Dia nak tengok, nak jadi guano kita ni bila benih. Tu hak berat. Tuhan beri benih ni, dia nak tengok lagu mana kita bila benih. Supaya kita nak ukah pokok lah, payah nak boleh kau ngukah. Tapi dia duduk atas tu, Tuhan nak tengok buat guano, makan sore kau ataupun buat tu bagi buah pada atas pokok. Sebab ada setengah orang dia naik-naik kak, pakai duduk senyap di atas tu, habis ngataka-takanya makan. Ada pesi lagu tu. Bahasa jenis hak baik ni, dia waktu turun buh dalam beledi Allah turun. Tapi kadang-kadang Allah turun tu hak putih. Hak masuk dia makan di atas pokok. Tu ada perangai kapung tu pasti ada pasti lagu tu. Jadi ni antara Tuhan nak tengok. Dengan kemenangan ni lagu mana kita? Lagu mana kita menggunakan kemenangan? Lagu mana kita mengisi kemenangan? Dan cabaran ni besar sebab baru ni kalau kita tengok ramai orang muda yang mengundi kita. Sebelum pada pilihan raya, saya secara peribadi, saya tengok di Kelantan terutamanya. Saya masa tu tak berapa yakin dengan orang muda. Saya berani kata 50% ya orang muda ni akan mengundi PAS. Tapi bila berlaku pilihan raya, pandangan saya tu salah. Lebih daripada 80% orang muda memberi undi kepada PAS. Dan inilah antara sebab kita benih besar. Bukan saja di Kelantan, bukan saja di Terengganu, tapi di seluruh negara. Dan bila orang muda ni undi kita, dia undi ni dia menaruh harapan yang besar. Dia nak PAS ni tidak serupa dengan parti lain. Sebab tu dia undi kita. Nombor satu, dia rasa PAS ni tak serupa dengan orang lain. Lepas tu bila dia akak kita naik, dia nak tengok betul ke PAS ni tak serupa dengan orang lain, ataupun perangai lebih kurang ya dengan parti hak kita ganti. Ini cabaran besar kita. Sebab tu jangan sedap bila kita benih, bila kita duduk atas kita suruh sedap. Boleh buah tu kat PAS sebutir PAS butir makan, kena buah dokong kembur perut berketung kita atas pokok. Berketung kita atas pokok. Dan kalau kita naik kau tinggi, orang kau nampak pasal kita. Ada orang ni dia komen KJS ada ni lah, KJS PS. Dia kata KJS ni kat supaya beruk. Beruk dia duduk atas tanah ni orang tak nampak punggung. Bila dia ukah pokok, kau tinggi kau nampak. Kau tinggi kau nampak. Gak punggung PS ni berat benar. Tu lagu tu. Ni orang kata hamba petik ni. Dia kata lagu tu. Jadi lah ni kau nampak punggung PS. Selama ni orang tak nampak sebab ada tanah. Bila naik ala kata rupanya banyak korak, apa semua macam-macam rupanya ada. Dari ni kita rasa. Dan kita pun lagu tu juga bila kita naik data, kita jadi KJS, kita jadi pemimpin, orang duk perhati kita. Orang duk tengok. Lebih lagi kalau tu beruk, dia lepas beruk naik ni nak sepulahnya. Kalau beruk ni naik, dia ambil kabur nyanyo. Ada beruk dia naik, dia ambil kabur. Pas sekornya igak ke dia, makan ke dia. Tuan ni kat leluh bawah. Cakap tunjuk, suruh pulah, tak pulah. Dia tonyek main-main. Kau tuan kat dia tunggu punggung. Ya tuan. Bahasa menate beruk, nak kata kuan. Itu benda penting tu kepada kita. Jadi hari ni Tuhan bui kuasa politik ni kepada kita sebagai antaralah liyabluwakum. Tuhan nak uji kita. Tuhan nak tengok setara mana. Sebelum ni benda sepenggar kalah. Benda sepenggar kalah. Siapa baru ni pakak kenalin belakang, UMNO pun dah buat cerita, PAS ni KJS sepenggar. Kalut habis. Muju hamba mari 2 kali siuk habis. Selesai belakang semua. Dia ambil tu bomo Kelantan mari siuk IP ni. Siuk air sirih, alhamdulillah boleh kekal untuk pengaya kedua. Dan kalau kita jaga dengan molek, insya-Allah PAS bila pun boleh benih. Sebab benih dengan kalah ni hamba selalu sebut, dia ada jalan dia. Ada sipir.
Benih ni ada sipir, kalah pun ada sipir. Dan kita tahu berlaku. Sebab apa? Sebab setiap kali lepas pilihan raya, kita biasanya buat postmortem. Postmortem ni nak tengok gapo hak sebenar. Kalau kita kalah, apa kita kalah? Kalau kita benar, gapo apa kita benar? Jadi kita tahu berlaku. Jadi kalau kita nak kekal benar, kita kena ambil jalan benar. Berdasarkan postmortem tu, apa orang undi kita, apa orang sokong kita. Kita jaga hak tu lah. Tapi kalau kita tak jaga hak tu, kita pergi buat perangai hak kalah pula lah kita. Itu sipir mudah ya sebenarnya. Jadi sebab itulah hari ni bila Tuhan beri peluang kedua kepada kita meretah Terengganu ni, kita kena jaga dengan baik. Jaga dengan molek. Jangan ada di kalangan kita yang nak ambil peluang, ambil kesempatan daripada kemenangan. Sebab orang masuk PAH ni kita ayat tu terang. Pengalaman kita di Kelantan sendiri gapo. Orang masuk PAH ni macam-macam pesing. Niat nawa itu dia tak serupa berlaku. Di Kelantan dulu ramai orang sokong PAH ni kerana Tok Guru ni Aziz. Siapa dia tubuh kelak penyokong Tok Guru. Buat baju nah. Tapi bila Tok Guru ni Aziz tak ada, dengan orang-orang tu gaib, kelak pun mampu kerah. Pasal apa? Sebab dia masuk PAH kerana tubuh, kerana individu. Ni memang berlaku. Dalam awal kita pula dalam pilihan raya lepas Tok Guru tak ada. Pasal niat dia tu masuk PAH, sokong PAH. Ada orang masuk PAH ni kerana marah kepada pemimpin UMNO. Tak suka dulu ramai dulu. Dia marah ke Dr. Mahathir. Dia masuk PAH, ceramah PAH authority. Bila Mahathir tak ada, dia masuk UMNO balik. Mahathir itu sendiri pernah ceramah atas petapah kerana marah ke kedua Mei. Ni sejarah Dr. Mahathir kalau kita baca. Dia ceramah atas petapah seram tu pasal dia marah ke kedua Mei. Lepas kedua Mei tak ada, masuk UMNO mula. Ni orang bagi ada depan mata. Gak PAH kalau ni pun tak masuk-masuk PAH, cuma minta maaf. Minta maaf dengan PAH, tak apalah. Moga dia pun berumur, dah tua, dah kita pun maaf lah. Duk balas dengan orang tua tak ada pasal. Suka kau orang ya kan. Umur 98 kita nak balas lagi kak. Bukan dia basuh lah. Bukan dia basuh. Jadi nak rakyat, tujuan manusia ni masuk parti PAH ni macam-macam. Maka sebab itulah kita ni kena pastikan supaya kita ni masuk dengan betul. Berjuang ni dengan niat yang betul. Dalam bahasa yang selalu kita pakai, biarlah kita ni ikhlas. Ikhlas dalam perjuangan ni. Aku masuk PAH, aku sokong PAH, uni PAH ni nak tengok Islam ni tegak. Nak tengok Islam ni naik. Itulah. Kita duduk mana tak secara lah. Kita boleh gapo tak boleh gapo tak secara. Hak pentingnya Islam ni boleh naik. Tu. Tapi kalau kita masuk parti ni kerana ada benda, ada orang setengah masuk kerana nak jadi tu, okey. Di Kelantan mula-mula berlaku jumpa Tok Guru. Wilah peluang kat hamba Tok Guru. Nak gapo supaya sekurang-kurangnya boleh duk batannya tak apa. Dia guna istilah duk batannya. Makna poster dia ni tepek batannya. Kalau tak apa. Gilanya nak jadi tok wakil, nak jadi calon. Bila tak boleh ke dia, buat nah lalu. Ni nak ayat. Ni berlaku dalam sejarah kita lagu tu. Hak tu bik PAH ramai mana. PAH ni tak sunyi daripada benda ni. Dalam PAH ni orang pun jadi setiausaha agung parti. Osman Abdullah tu bik PAH masuk UMNO. Orang yang pernah jadi naib presiden PAH, Nakhain tu bik PAH masuk UMNO. Orang yang pernah jadi timbalan presiden PAH, Tubik PAH masuk PAN. Nana muka dia ayat dah. Kalau aku Tubik PAH ni cek aku gila. Gila sungguh naik atas belakang lembu. Tak ada orang naik atas belakang lembu. Belakang kubah orang biasa naik, belakang gajah. Belakang lembu dia orang tak naik. Nya naik ke dia tu kak. Siapa sakit lembu seminggu tak bangun.
Pas dia pun masuk uak lepas pada tu. Ini nak royak. Orang pernah jadi presiden PAH, Datuk Asri, tubik PAH. Tubuh parti Hamim. Orang yang pernah dilantik jadi Panglima Jihad PAH, Hasan Adli, tubik PAH. Masa tu, lepas tu akhir umur, masuk PAH balik. Ni semua sejarah yang ada depan kita. Dicatik. Orang semua tahu. Sebab itulah penting kepada kita semua ni betul. Orang tua kata nawaitu kita biar betul. Kalau nawaitu kita betul, insya-Allah PAH bila-bila pun kita tidak akan lari daripada perjuangan. Tapi kalau nawaitu kita tidak betul, tak sapa, tak lih kok kita nak, cita-cita kita tak sapa, memang kita akan berona dari parti. Kalau nak sebut banyak lagi. Terengganu ni sendiri ada, di Kelantan pun ada, di luar pada Kelantan Terengganu pun ada yang dicatat dalam sejarah. Jadi sebab itulah dengan keikhlasan inilah kalau kita pakak jaga, insya-Allah kita bukan setakat benar, tapi kita boleh bertahan sampai bila-bila. Insya-Allah kita boleh bertahan. Dan inilah antara rahsia bapa kita di Kelantan ni boleh bertahan sampai hari ni. Sampai hari ni kerana orang yang ikhlas ni ramai berbanding dengan yang tidak ikhlas. Hak ikhlas ni lebih ramai. Berkat keikhlasan orang ni, doa dia, istiqamah dia, pengorbanan dia, Tuhan jaga. Sebab PAH ni parti Islam. PAH ni kalau kita tengok dalam sejarah parti khamat. Parti khamat. Buat lagu mana, gapo semua pun tak benar, gapo pun tak mati. Tak mati. PAH ni kalau tengok dalam sejarah patut mati lama dah. Tapi daripada tahun 51 sampai hari ni tak mati PAH. Parti lain PAH so tinggal gemuluh. PAH so tinggal gemuluh. Tinggal gambar ya dinding. Parti tak ada dah. Kalau kita nak sebut, gapo kita contoh Terengganu ngok so mula parti negara. Kau Datuk On tu, ilah raik tak tahu duk mana. Lepas tu mari dalam sejarah kita parti sosialis. Ilah raik juga. Tak tahu duk mana. Lepas tu parti Melayu semangat 40 ni. Nombor pun silap ada. Pak ni aku mampu. Cina kata. Nyogi pilih 40 ni. Jalan mampu. Cina tengok pun terkejut. Nak pilih nombor pak dengan nombor ni. Orang Cina tak pilih pun nombor kereta pak dengan ni. Dia pilih 8. Tu orang Cina pilih ni. Tu nak rojak. Jadi di sejarah kita hari ni tu hebui kekal sampai hari ni. Walaupun sejarah kita ni banyak kalah pada benih. Dunggu ni 70 tahun lebih dah. Tapi hak benih banyak mana? Banding dengan hak kalah. Tapi tak mati. Sampai hari ni teguh kekal. Dah akhir jadi KJL. Daripada sebuah negeri jadi 2. Daripada 2 jadi 3. Dan lah ni jadi 4 negeri dah. InsyaAllah bila hari akan datang ni, bukan setakat 4-5 negeri, Malaysia pun kita akan perintah insya-Allah. Ni keyakinan ambo. Nanti tengok tanda malam ni. Tanda malam ni. Jangan terkejut kalau kita benar bila hari umur akan datang, ambo jadi Perdana Menteri. Tak usah kejutlah tuan-tuan. Kalau tak ada orang. Kalau ada orang, wih kau lain lah serabut perut jadi Perdana Menteri ni. Tapi kalau tak ada orang kak, nak banding dengan ada rasa baik ambo. Dengan hak lah dolo ni hak jadi Perdana Menteri lo ni rasa baik ambo. Ambo jamin kalau jadi tok email semaya-maya tok rokong insya-Allah. Tu jamin ni dia lagu tu. Jadi ni nak royak sebab apa tu hebui. Bapa tu hebui hari ni daripada kalah benar pernah duduk di Putrajaya, dari ni menjadi parti yang paling ramai ahli parlimen di Malaysia. 43 kursi lebih ramai pada DAP. Kita nombor 1 di Malaysia. Berkat istiqamah kita. Berkat keikhlasan kita. Berkat kebijaksanaan pimpinan kita. Mengatur, menyusun strategi, merancang sesuai dengan perkembangan semasa, sehingga akhirnya dulu orang kata PAH ni tak erti meretah, tak boleh meretah, tapi lah ni orang nampak. Kelantan sampai hari ni 33 tahun lebih dah. Walaupun di segi pembangunan kebenarannya tidak belah mana, tapi orang tengok boleh meretah.
Tak ada rekod salah guna kuasa. Tak ada rekod penyelewengan. Tak ada rekod rasuah. Dan inilah antara sebab orang mari kepada PAS. Orang muda terutamanya, sebab orang muda ni dalam bahasa dia panggil idealist. Dia jenis orang nak bagi comel, bagi molek. Dan bila dia tengok dari semua parti ni, hak ada ni duk ngapa? Sebab kita ada rekod di Kelantan. Terengganu pun kita ada rekod. Di Kedah kita ada rekod yang baik. Rekod yang cemerlang. Dalam keadaan fitih tak belah mana, boleh tadbir negeri dengan baik, boleh bayar gaji, boleh buat pembangunan. Cuba bayar kalau kita ni jadi KJL di Malaysia. Dengan ada PT, dengan ada kemudahan, dengan ada kuasa yang besar, kita boleh mentadbir dengan lebih baik daripada orang lain. Ini nak oyak. Kita ada kekuatan, kita ada ni, dia panggil WINS. Wawasan Induk Negara Sejahtera. Kalau tuan-tuan banding dengan parti-parti lain, mana ada parti yang ada apa ni? Kalau guna gapo lah ni, blueprint ko, master plan ko, ikutlah bahasa gapo apa? Hak gi sampai 35 tahun nak baki negara, tak ada. Biasanya parti-parti ni dalam pilihan raya umum dia buat terbit manifesto. Manifesto ni biasanya untuk 5 tahun. Sebab pilihan raya kita ni biasa dalam masa 5 tahun. Satu sesi ni 5 tahun. Jadi manifesto ni ialah perancangan untuk 5 tahun. Tapi kita PAS ni dengan WINS ni, Wawasan Induk Negara Sejahtera, kita ada planning nak baki Malaysia, nak betul masalah di negara kita, nak cuci negara ni, kita ada plan sehingga 35 tahun. 35 tahun. Maknanya kalau kita jadi KJL di Malaysia ni, kita tahu dah kita nak pergi mana. Kita nampak dah kita nak jalan lagu mana. Parti lain tak ada. Boleh tengok sama-sama. Cubalah tengok mana-mana parti tak ada serupa kita ada. Ni antara kekuatan. Cuma kadang-kadang kita sendiri tidak tahu. Setengah-setengah sebut WINS tu mutaliga. Gapo dia ingat kau WINS tu hak awi tu. Awi kan ada kogeran WINS tu. Hak awi tu. Dia ingat hak tu. WINS ni lah Wawasan Induk Negara Sejahtera. 35 tahun perancangan memulihkan negara daripada segi agama, daripada segi ekonomi, daripada segi pendidikan, daripada seni budaya. Habis barang itu ready berlaku. Ini kehebatan dan kekuatan kita. Dari ni pula dalam PAS ni ada macam-macam. Kalau dulu orang kata ustaz ya dalam PAS. Oh jenis pakai piuh, pakai serban tu ya. Hari ni macam-macam dalam PAS. Ada berlaku dalam PAS ni sebab orang tertarik. Orang mari pasal dia yakin dengan perjuangan dan masa depan kita. Jadi hal ni lah kita kena jaga. Kita kena jaga biar jadi molek. Nak jaga hal ni tugas rumah. Bukan tu okey saja. Kadang-kadang masalah kita ni, kita nak jaga parti ni, tak okey. Lembek tak okey nyauli. Sebab tu Ustaz Asep apa? Asep pas hari ni tak berisi. Duk suruh begitu dah lelah dah. Duk lakong. Pasal lepas lo kita ni, kita jaga parti, buat kerja parti tu okey. Kita ada jawatan dalam parti, dalam kawasan, dalam dong, di Cawangan, ni semua tugas kita berlaku. Dalam ruang lingkup kita, orang Cawangan ada tugas dia jaga parti di peringkat Cawangan. Orang dong ada tugas dia di peringkat dong. Kawasan ada tugas dia. Latihkan politik ada tanggungjawab dia. Sebab semua ni orang sebut, ni orang PAS ni. Dia tak cara jawatan kita ke apa. Ni orang PAS ni. Jadi kalau kita comel, tindakan kita, tugas kita buat dengan sempurna, amanah kita sempurna, orang akan nampak kehebatan PAS. Tapi kalau kita ewek, ni lah orang PAS. Dia tubik lagu tu, ni orang PAS. Tengok peranggan suat khabar tu. Bila di Kelantan, bila ada benda pelik, dia sebut KJL PAS. Dia tak sebut KJL Kelantan. Dia tak sebut nak peruduh PAS. Bila ada benda pelik, ni KJL PAS. Tapi bila ada benda comel, suat khabar tulis Kerajaan Kelantan. Dia tak sebut KJL PAS. Nuayak jahat suat khabar ni. Terperhati ni sama-sama. Ya mula lagi. Bila ada benda positif, benda comel, Kerajaan Kelantan. Kerajaan Terengganu. Dia tak tahu nama PAS. Tapi terang kalau ada benda pelik ya.
Tubik kerajaan Epah lalu. Tak ada kerajaan Kelantan, kerajaan Terengganu. Nu cara sok khabar main. Ya kita tidak nampak. Cara dia nak peruduh. Dah begitulah musuh dengan kita. Ni orang Epah ni. Ni orang Epah lagu ni. Ni orang Epah. Tanya baik, tak ada lepas. Sebab tu kita semua ni ada tanggungjawab kita masing-masing. Ada tugas kita masing-masing dalam ruang lingkup. Orang putih kata dalam kapasiti kita. Ruang lingkup kuasa yang ada pada kita, kita ni ada tanggungjawab kita masing-masing. Maka sebab tu setiap orang daripada kita, daripada bawah sampai atas, jaga molek. Jalan dengan cara Islam, berkecek kira dengan cara Islam, tindak-tindak pun berasaskan kepada ajaran Islam. InsyaAllah kita boleh jadi comel pas bila-bila. Tak payah ngepi banyak. Tak payah ngepi banyak. Hak antara benda besar ni kena jaga kebajikan rakyat. Kalau tuan-tuan tengok apa kita boleh benar di Johor. Maharani tu boleh benar siapa hari ni. Kerana kerja buat orang Epah. Tolong orang miskin. Pimpin Epah tu dia ada klinik, orang susah mari kadang-kadang dia free lah. Potong bagi diskaun obat, patu pergi ziarah bagi kebajikan ni memainkan peranan dan ini faktor besar kenapa kita boleh benar di Don Maharani. Hak lain kalau habis benar di Maharani. Pasal kebajikan. Kebaikan. Benda ni dia boleh pegang hati orang. Sebab tu dalam syair Arab disebut ahsin ila nas tasta'bid qulubahum. Fatala masta'badal insana ihsanu. Tu syair Arab. Tak payah terjemah orang dengar faham belaka. Maksud dia ahsin ila nas, buat baiklah kepada manusia. Tasta'bid qulubahum, nescaya kamu boleh ikat hati mereka. Hamba terjemah boleh ikat. Tasta'bid tu masuk kita boleh memperhambakan hati dia. Mana kita boleh ikat hati dengan kebaikan. Fatala masta'badal insana ihsanu. Seberapa lama dia kata kebaikan itu boleh mengikat hati manusia. Begitulah kalau orang belanja air kedah atau hadiah kepada kita, kita rasa dekat lalu dengan dia. Sebab tu UMNO dia bagi macam-macam. Pak anak beruk pun dia bagi UMNO. Ingat dulu masa dia meretah kan? Cara dia nak ambil hati bukan setakat bagi biti muka ni. Anak beruk bagi lagi. Mujur tak bagi anak boyo. Ada setengah orang ni undi UMNO masa tu kerana boleh anak beruk. Yang manusia ni, manusia. Jadi kalau kita boleh jaga dia ni, kebajikan, buat baik, tolong dia bila dia perlu, dia kau lama kau dekat. Kau lama kau dekat, kau lama kau dekat, dan insya-Allah akan terbuka hati. So kalau kita nak ambil cerita sebelum berhenti. Nak berhenti berapa? Pukul 2. Amo boleh 3 jam boleh ceramah besok tu. Kalau demo nak tunggu boleh lah. Tapi amo nak balik. Allah yarham Zulkifli Muhammad. Naik presiden PAH masa tu dia panggil naik presiden. Naik yang dipertua. Naik yang dipertua PAH. Allah yarham Dr. Profesor Dr. Zulkifli Muhammad. Dia jadi ahli parlimen Bacok. Satu cerita yang masyhur, arwah Datuk Umar banyak kali ulang cerita. Dia orang tua-tua pun cerita. Satu kali dalam satu kampung ada orang kuat UMNO. Orang ni tak usah kepek lah, tak berdegih. Jenis memang kuat UMNO. Bersih betul-betul dacing. Cing kalau bersih. Jadi Profesor Zu ni pergi rumah dia. Dia ni banyak perah burung. Dia suka perah burung, dia jual burung. Jadi orang royak ustaz. Panggil dia Profesor Zu ni ustaz. Tak usah pergi ngepek lah kawan tu. Kita ikhtiar macam-macam. Tak mari kopah. Tapi dia pergi. Dia pergi tu tak naik atas rumah, dia keliling rumah untuk tengok burung. Akhirnya tanya-tanya dia beli seekor. Burung ni antara burung hak tuan rumah tu saya. Dia kata abang nak beli hak ni pocik berapa rega? Selesai rega bayar. Cuma dia kata abang tak siap balik sebab abang tak reti. Abang tak reti nak pergi nak jaga burung. Jadi abang tinggal di sini pocik tolong tengoklah. Pitih bayar, pocik tolong tengok burung ni sekali-sekala abang mari tengok, mari jalan. Sukarlah tuan tu siapa? Sebab pitih boleh burung ada. Suka tak apa, sukarlah dia. Lepas bayar balik. Duduk seminggu dia mari. Mari pula tanya khabar burung.
Balik. Duduk seminggu mari. Mari ni main ikut tanah. Dia tak naik. Kawin tu pun tak ajak naik. Dia main ikut tanah. Buah ikut tanah. Kawin di atas Jemoreh. Dia duduk tanah. Kau lama dah acak sekali lagi. Akhir ajak naik atas Jemoreh. Duduk cokoh atas Jemoreh. Lepas tu kau lama ajak naik pakatan rumah. Jamu air ke apa. Akhirnya masuk pah kawin tu. Kerana dengan kaedah beli burung. Tengok ayat hebat pimpinan kita ni. Allah Yarham Profesor Zulkifli Muhammad. Tarik orang masuk menyokong perjuangan PAS ni dengan beli burung. Tapi lamalah prosesnya, bukan sehari dua hari, berbulan-bulan, dekat setahun. Baru kahwin ni lembut hati, muju burung tak mampu hawa. Kalau tidak tak jadi kerja. Nak royak cara kita dengan orang. Dengan kebaikan ni kita boleh tarik. Sebab setengah orang tak usah berujuh lagu mana pun dia tak dengar. Dia tak dengar. Kita baca Al-Quran dia buat bodoh, apa lembu kenyim. Jadi banyak cara. Jadi inilah antara pengajaran yang kita boleh ambil. InsyaAllah kalau kita boleh ambil iktibar daripada semua peristiwa yang berlaku, dan kita faham jalan kalah, jalan benar, kita tidak ulang jalan kalah, insyaAllah kita akan terus kekal di Terengganu dan kita akan bergerak maju ke Putrajaya. Lalu ni di segi politik ni, PAS ni tunggu masa yang nak jadi KJR di Putrajaya. Di segi politik kita baca. Tunggu masa ya. Parti lain ni siapa ujung dah berlakon. Kalau kita sebut sosok tapi muka parti orang kita malah ulah. Tapi parti yang ada hari ni tunggu masa. Kalau pemimpin yang ada hari ni mati ya. Parti ni pakai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab dia berkata pada pemimpin. Jadi akan tinggal di Malaysia ni PAS dalam Perikatan Nasional. Dalam awal politik kita yang paling utama, mengikut bacaan politik saya, ialah DAP. Ujung jatuh Malaysia ni PAS dengan DAP. Akan bertemu, DAP mewakili pemikiran sekular, menentang Islam, PAS ni mewakili gerakan Islam dan suara umat Islam. Ni akan pertemuan akhir bakal berlaku di Malaysia. Maka sebab tu hari ni kita mesti bersiap sedia. Siap sedia dengan apa? Pertama dengan keikhlasan kita dalam perjuangan. Siap sedia dengan ilmu, terutamanya generasi muda. Sebab tu kita di Kelantan bawah ni kita tukar 50% wakil ayat. Orang muda-muda belakang loyal lah, profesional, macam-macam. Sebab satu persiapan untuk menghadapi zaman yang akan datang. Sebab zaman yang akan datang ni tidak serupa dengan zaman kita hari ni. Kita yang berumur ni torok nogi dah. Walaupun boleh jadi ada idea banyak, tapi dia tak ada. Supaya orang tua lah, pengalaman banyak, tapi terasa rukannya. Pakai lembek di umi tu ya. Sebab nak ukannya ni kena ada ring. Bukan soal cerdik tak cerdik. Mahir lagu mana, kalau dari tak ada kak, duk wek di umi tu. Tak lagi tak. Ini lagu tu politik pun lagu. Jadi kita kena ready, terutama generasi muda, kena bina dengan kepahaman dan ilmu. Ilmu agama nombor satu sekali dan ilmu-ilmu semasa. InsyaAllah bila kita jadi KJR, kita akan dapat mentadbir dengan baik dan membaiki kerosakan yang ada. Sabarlah masa. Kita ni kalau boleh nak tukar esok lusa dah. Tapi Tuhan ni dia ada perancangan dia sendiri. Dia tidak terikat dengan kita. Kita kalau boleh malam ni nak tukar Perdana Menteri. Nak tukar kalau boleh malam ni dah. Tapi Tuhan ni dia ada perancangan dia. Ya kita tidak tahu. Lalu ni kita duduk istiqamah molek, buat kerja, berdoa. InsyaAllah akan sampai masa kita akan menjadi kerajaan dan kita akan tengok buat kali pertama dalam sejarah politik Malaysia orang PAS akan menjadi Perdana Menteri insyaAllah. Itu kajian kamu nak sebut pada malam-malam ni. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Minta maaf kalau ada bahasa terkasar dan terima kasih sekali lagi pada PAS Kawasan Dungu yang sudi memberi peluang dan penghormatan untuk merasmikan karnival ini. Dan dengan ini saya rasmikan karnival PAS Kawasan Dungu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Majlis